Hi guys, welcome back to my diary channel. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my diary channel. So, it's Ramadan. Before that, I'm so sorry because I bring my boyfriend along in this video. I'm so sorry. Okay, so how's your Ramadan momentum so far? Is it okay? Alright, tak alright? Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah, we'll keep this momentum until at the end of the Ramadan. Okay, so as I promised on my Instagram, there will be a special content for this Ramadan. I will make so the surprise is, I will make a Ramadan series, which is storytelling. I will tell a story about one person for each week. And then I will add on a recipe that I use for sahur. And then I also drink this before this for my breakfast. So it's to help me, it works on me. I hope I can share with you guys and it works on you. Okay, so are you guys ready? See you! Okay, before I forgot, the story will be in Malay, mostly in Malay, but I will make in English a little bit, but mostly in Malay because I read, before I want to tell you guys, I read first, so I read the story in Malay, so I cannot translate it into English, but I will try my best. So I hope you guys who doesn't understand Malay, I'm very sorry. Okay, so let's start. 1, 2, 3, 4. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so it's Ramadan. I start with Bismillah. Okay, so bila kita dengar usahawan yang dermawan, kita dah tahu siapa. Kita dah boleh teka siapa tokoh muslimah yang digelar usahawan yang dermawan, yang seorang yang hartawan tetapi sangat dermawan, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah cinta hati Rasulullah. Beliau sangat dikagumi oleh masyarakat Arab zaman dahulu dalam bidang perniagaan sebab beliau sangat hebat dalam perniagaan. Okey, beliau adalah seorang Sri Kandi Islam yang sangat hebat sebab beliau mengorbankan segala harta benda beliau untuk syiar Islam. Beliau bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan beliau tu merupakan satu simbol setianya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau sanggup menanggung segala risiko dalam menyebarkan syiar Islam, dalam bersama-sama membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi Asma ada sebut beliau merupakan cinta hati Rasulullah. Kenapa? Okey, dapat dibuktikan dalam pensirah terdahulu sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Siti Khadijah, beliau tidak pernah dimadukan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan sepanjang tempoh perkahwinan bersama Siti Khadijah. Okey, walaupun beliau sangat kaya tapi beliau hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Okey, sederhana dari segi apa? Dari segi cara hidup, dari segi makanan, pakaian, minuman, dan juga beliau sangat prihatin kepada golongan orang miskin, daif dan fakir miskin. Beliau kan menjalankan perniagaan. Jadi keuntungan daripada perniagaan tersebut beliau akan sumbangkan kepada fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Jadi beliau sangat bersyukur dengan apa yang beliau punya dan juga tidak lupa diri. Jadi subhanallah sangat hebat. Maksudnya kita, sebab tu setengah yang daripada kita diuji dengan kemiskinan, kekurangan. Setengah kita diuji dengan kekayaan. Kenapa kekayaan pun diuji? Sebab tak semua orang mampu hidup sederhana, merendah diri dan juga sentiasa bersyukur bila mempunyai kekayaan. Okey, dari segi rumah tangga pula, beliau tidak sombong. Okey, beliau, kita tahu beliau Siti Khadijah sangatlah kaya, seorang hartawan. Tapi dalam rumah tangga, beliau sangatlah tidak sombong terhadap suaminya, iaitu Rasulullah. Beliau tak pernah merasa dirinya angkuh dan besar kepala terhadap Rasulullah. Beliau tetap patuh dan hormat terhadap suaminya. Beliau tidak pernah banggakan dengan harta benda yang beliau punya. Kita telah pun tahu,
as we know, kita telah pun tahu Rasulullah bukanlah daripada golongan yang kaya seperti Siti Khadijah. Tapi apa yang menyebabkan Siti Khadijah terpikat dengan Rasulullah? Siapa tahu? Okey, Siti Khadijah terpikat dengan budi pekerti baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tidak memandang kepada kekayaan dan kebendaan. Okey. Siapa tahu? Siapa isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, jawapannya Siti Khadijah binti Khuwailid. Sebelum Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah telah berkahwin dengan 2 orang lelaki. Siti Khadijah pernah berkahwin sebanyak 2 kali dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Yang pertama, Atiq bin Abi dan dikurniakan 2 orang cahaya mata iaitu Abdullah dan Jariyah. Okey, perkahwinan yang kedua bersama Abu Hal. Perkahwinan kedua dikurniakan 2 orang cahaya mata juga iaitu Hindun dan juga Zainab. Okey. Ketika Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad, umurnya iaitu 40 tahun dan juga Nabi Muhammad 25 tahun. Perkahwinan Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah berkekalan selama 25 tahun iaitu 15 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul dan juga 10 tahun selepas itu Siti Khadijah kembali ke rahmatullah. Okey, siapa tahu berapa jumlah putra-puteri daripada Siti Khadijah dan juga Nabi Muhammad? Okey, 6. Betul. Okey, siapa 6 tu? Okey, 6 daripada mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Siti Fatimah, Az-Zahra. Tetapi 2 orang putera mereka telah kembali ke rahmatullah. Jadi Siti Khadijah mengambil Zaid bin Harith sebagai anak angkat, iaitu seorang hamba yang dimerdekakan dan juga dipelihara dan dikasihi seperti anak mereka sendiri. Okey. Siti Khadijah merupakan seorang isteri yang menjadi tunggak perjuangan suami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kenapa? Pada Nabi berumur 40 tahun, Nabi mendapat wahyu ketika baginda bersendirian di Gua Hira. Pada waktu itu, baginda sangatlah dalam keadaan ketakutan, gementar kerana dengar suara Jibril. Jadi, siapa yang menenangkan? Siti Khadijah lah yang menenangkan baginda pada saat itu. Di saat semua orang Arab tidak menerima apa yang Nabi sampaikan, hanya Siti Khadijah yang menerima kebenaran itu, menerima ajaran itu pada saat Nabi Muhammad SAW bersendirian. Okey, pengorbanan Siti Khadijah pada saat itu dikenang oleh Nabi Muhammad SAW sehingga Siti Khadijah telah kembali ke rahmatullah, tetap diingat oleh Nabi. Sebab apa? Sebab segala pengorbanan Siti Khadijah sangatlah besar, kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Okey. Pada waktu Siti Khadijah kembali ke rahmatullah, Nabi Muhammad menjadi sangat sedih sebab kehilangan seorang isteri yang sangat hebat. Okey, Sayyidatina Aisyah juga seorang isteri Nabi Muhammad. Sayyidatina Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap semua isteri Rasulullah seperti aku cemburu kepada Siti Khadijah walaupun aku tidak pernah berjumpa dengannya." Masya Allah, begitu hebat sekali. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad masih dan tetap memuji Siti Khadijah walaupun beliau telah kembali ke rahmatullah. Okey, kenapa Sayyidatina Aisyah berasa cemburu? Okey, sebab Nabi Muhammad selalu menyebut dia beriman kepada aku saat orang lain kafir dan dia membenarkan aku saat orang lain mendustakan, dan dia juga memberikan hartanya di saat orang lain tidak memberikan, dan juga Allah menganugerahkan mereka cahaya mata dan tidak kepada mereka, tidak kepada yang lain. Wallahu a'lam. Okey, mungkin itu sahaja sedikit perkongsian tentang siapa Siti Khadijah, betapa hebatnya pengorbanan beliau, betapa hebatnya kesetiaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedikit kesimpulan yang dapat dibuat atau pengajaran yang dapat kita ambil, iaitu apabila kita mempunyai kekayaan, kita
tidak boleh merasa diri kita besar, sombong terhadap kekayaan yang kita miliki. Dan juga bila kita diuji dengan kemiskinan, kita tidak boleh merasa diri kita kurang. Kita tidak boleh merasa diri kita sentiasa dalam kekurangan. Tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Semoga kita jadi hebat. Kita menjadi seorang wanita, perempuan, isteri yang hebat seperti Siti Khadijah. Semoga apabila kita diberikan harta dan kekayaan, kita menjadi seorang yang bersyukur dan merendah diri, sentiasa ingat orang yang lebih memerlukan seperti Siti Khadijah. InsyaAllah, amin. Okey, sekian sahaja perkongsian tokoh muslimah untuk minggu ini. InsyaAllah akan sambung minggu depan dengan seorang tokoh muslimah yang lain yang dapat kita pelajari dan dapat kita ambil iktibar daripada kisah mereka, insya-Allah. Okay, so untuk seperti yang dijanjikan, Asma dah janjikan tadi akan kongsi satu resepi. So, are you ready? Swipe up. Okay, so hi guys. For today's recipe is kurma smoothie with oats. Okay, so the ingredient is dates. I use 5 dates, which is I already take out the seed, and then oats, and then milk. Oh yeah, lastly don't forget the glass. Okay, so firstly put all the dates into the glass. And then 2 tablespoons of oats. Okay, so lastly pour the milk into the glass. It's up to you how much you want. Okay, so don't forget to stir the mixture. So now store it in the fridge for a few hours first before you blend, and then blend the mixture. It helps you to smooth the blend. And then pour it into the glass. Don't drink it first, store it in the fridge, and then ready for sahur for tomorrow. Done. Okay, tambahan untuk minggu ini, Asma sebenarnya ada Ramadan Journey sendiri, Ramadan Planner. You guys can name it for whatever you want. Ramadan Journey or Ramadan Starter Pack, Ramadan Kit, Ramadan Journal or whatsoever you guys can name it. Okay, as I already showed to you in the previous episode, this is my journal. Okay, so I want to show you guys my Ramadan journey. You guys can also use this. Okay, why I make this Ramadan journey? Because I want to track what I already done in this Ramadan. I want to improve myself every day in this Ramadan. I will not waste chances that given by Allah for this Ramadan for me to tingkatkan ibadah, tingkatkan iman. InsyaAllah kita gunakan sebaik mungkin peluang Ramadan kali ini. Kalau tahun ini kita tak berubah, tahun bila lagi, okay? Okay, so insyaAllah this Ramadan journey, this I will make a boxes. As you can see here, I'll make a boxes for each day. Okay, for 30 days of Ramadan, so I will make a bullet things, to-do list, what I want to do for each day. So, as you can see, there's still a blank. Write anything yet. Maybe I will write 2 days before that day. Okay, so I hope you guys can use this Ramadan journey also to track your progress, to track your good things that you've done. InsyaAllah, there will be something good for you. Keep semangat in this Ramadan, insyaAllah. Okay. Spread love and be positive.